Hai, saya Lina dari Poliklinik Anur Eco Center Kajang. Di Poliklinik Anur, terdapat dua jenis ujian saringan COVID-19 iaitu PCR dan RTK. Sekarang, klinik kami sedang mengadakan promosi ujian saringan COVID-19. RTK hanya RM99 sahaja, sangat murah. Kat tempat lain tak jumpa dah harga ni. PCR pula RM220. Tapi harga promosi ni hanya ada pada waktu tertentu sahaja, iaitu pada pukul 8.30 pagi sehingga 9.30 pagi dan 6 petang hingga 7 petang. Jika lambat, harga akan kembali kepada harga asal iaitu RM119 untuk RTK dan RM240 untuk PCR. Tapi harga tu pun dah murah dah. Jika anda ingin membuat saringan COVID-19 di sini, boleh hubungi kami di nombor tertera di atas. Dan jangan lupa beritahu semua orang. Bye-bye! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya lagi Ikram di webinar bersama Poliklinik Anur at Eco Central di Facebook Live Poliklinik Anur, khusus kat situ. Okay. Baik, sebelum saya teruskan, saya nak minta tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar pada malam ni, okay, berikan komen di bawah sekiranya video saya okey, suara saya okey, minta komen di ruangan komen di bawah. Okay. Dan sambil-sambil tu juga nak minta tuan-tuan, puan-puan, tekan butang share dekat bawah, di bawah tu. Kita kongsikan malam ni manfaat yang kita akan dapat daripada pakar kita. Okey, boleh Jadi insya-Allah kita akan teruskan. Okey. Baik, tanpa membuang masa, saya terus bawakan topik kita pada malam ni yang saya kira sangat menarik. Iaitu topik berkaitan dengan kesihatan mental semasa pandemik COVID-19. Tuan-tuan, puan-puan, Allah SWT beritahu, mafhum, jika kita tidak tahu, bertanyalah kepada ahlinya. Jadi malam ni kita bawakan ahlinya dalam bidang kesihatan mental. Jadi saya mempersilakan Dr. Hazrin bin Abdul Rashid. Sekejap lagi kita akan masuk Okay. Alright. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Sihat Doktor Alhamdulillah. Baik, sini dah. Saya dah complete dua dos. Oh ya, Alhamdulillah. Boleh lintas negeri dah ni. Itulah tengah tunggu dia punya SOP rasmi. Kalau boleh, bolehlah. Baik, okey. Mungkin saya boleh ceritakan sedikit lah latar belakang Dr. Hazrin. Jadi beliau merupakan seorang pakar psikiatrik dengan kelulusan medical degree daripada Rusia dan master in psychiatric daripada UiTM. Okey. Baik Doktor. So bila kita cerita tentang isu kesihatan mental, saya kira kesihatan mental ni tak ramai yang kita maklum dalam masyarakat. Dia macam satu perkara yang agak asing bila kita cerita tentang isu kesihatan mental. Yang tak asingnya bila cerita kesihatan mental ni, orang mesti akan anggap benda ni gila. Benda ni macam sengal-sengal sikit. So tu masalah dia. Jadi ramai yang masih tak tahu berkaitan dengan isu kesihatan mental ni. Jadi bila datang yang pandemik ni, isu kesihatan mental ni dah lebih orang kata dikenali sedikit demi sedikit. Mungkin untuk mulakan sedikit berkaitan dengan topik kita pada malam ni, saya terus serahkanlah kepada Doktor. Jadi Doktor, insya-Allah silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada saudara pengerusi majlis di atas jemputan pada malam ini. Saya just nak check je, suara okey, dengar, nampak jelas, ada masalah tak dengan dengar suara saya? Jelas, clear, mantap. Okey lah, jelas alright. Okey, so just nak perkenalkan diri sikit lah Nama saya Dr. Muhammad Hazrin bin Abdul Rashid. Saya sekarang bertugas sebagai seorang pakar psikiatri di Hospital Selayang lah. Dan specifically saya in charge dekat satu unit dalam department saya ni, kita panggil sebagai Community Mental Health Center. Okay, so kenapa kita nak adakan satu unit yang khas yang dinamakan sebagai unit community ni adalah sebab kita dapati bahawa bila kita cakap pasal isu kesihatan mental, masyarakat ada tanggapan bahawa bila cakap pasal kesihatan mental, ia bermaksud isu-isu ialah macam tadi saudara pengurusi majlis cakap, gila, tak siuman, tak waras kan. Tapi sebenarnya kita akan kaji sebenarnya kesihatan mental ni adalah benda yang sangat umum sebenarnya. Dia affect semua lapisan, level lapisan masyarakat.
Dan yang kita rawat, yang kita kategorikan terma gila tu, gila itulah istilah yang agak kasar lah, adalah satu peringkat di mana yang kebanyakannya ada di peringkat yang teruk lah, yang dah sampai kena masuk hospital, kena rawatan yang lebih agresif. Tapi dekat community mental health center kita cuba memasyarakatkan rawatan kesihatan mental. Maksudnya mungkin kita tak guna istilah rawatan pun, kita cuba nak promote apa itu kesihatan mental yang baik, macam mana kita nak jaga kita punya kesihatan mental, hubungan sosial kita dan sebagainya. Okay. So bila saya diminta untuk bagi sedikit ceramah pada malam ini, tajuk yang diminta adalah kesihatan mental semasa pandemik COVID-19. Okay, kalau seperti mana kita tahu, COVID-19 ni dah setahun lebih kita bergelut dengan benda ni. Daripada kita mula-mula lockdown bulan 3 atau bulan 4 tahun lepas sampai hari ni, kita dah belajar banyak benda pasal COVID-19, pasal isu kesihatan mental yang memang banyak yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni. Jadi untuk cakap specifically kesihatan mental COVID-19, dia agak basically adalah benda yang sangat sangat general, sebabnya kita memang tengah hidup di zaman COVID. So kita boleh katakan kita punya cara bekerja, cara kita hantar anak kita pergi sekolah, cara kita berurusan berniaga dan sebagainya, cara kita belajar, kita buat meeting, benda tu memang banyak affected lah by COVID-19 dan ia ada memberi kesan kepada kesihatan mental. Okay, so sebelum kita pergi yang lebih lanjut, saya just nak bagi takrifan apa maksud kesihatan mental. Okay, kalau ikut World Health Organization, maksud kesihatan mental adalah satu keadaan di mana seorang itu boleh merealisasikan potensi diri, dia boleh cope dengan stres, dia boleh kerja dan menjadi seorang ahli masyarakat yang produktif dan dapat menyumbang kepada masyarakat. Ini adalah takrifan orang yang ada kesihatan mental. Okey. Bukan sahaja dari segi emosi, dia dari segi psikologi dan juga kita punya kesihatan sosial. Maksud kesihatan sosial tu adalah tak cukup sekadar kita tak stres, tapi macam mana hubungan kita dengan orang sekeliling kita. Okey. Dan kesihatan mental kita akan mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita mempunyai perasaan dan cara kita bertindak. Dan ia juga akan menentukan cara kita menangani stres dan cara kita buat pilihan dalam hidup. Okey. Dan salah satu aspek yang saya rasa sangat penting dalam kesihatan mental adalah aspek pekerjaan lah, di mana kerja adalah benda yang sangat boleh mempengaruhi kesihatan mental, sama ada menerukkan ataupun membaikkan. Ya, maksudnya sangat penting kerja ni sebenarnya. Yang kita akan ulas lebih lanjut lah. Okey, sedikit statistik yang kita dapat berkenaan dengan COVID-19 dan saya ambil sumber ni daripada United Kingdom. Okey, kita dapati bahawa mengikut statistik yang diorang buat kat sana, lebih kurang 1/3 daripada rakyat dekat UK pernah tak datang kerja disebabkan oleh masalah kesihatan mental. Okey, maksudnya benda ni menjadi satu perbincangan yang hangat di kalangan pakar-pakar epidemiologi, pakar-pakar kesihatan awam, sebabnya dia mempengaruhi produktiviti negara. Okey, bila orang ada masalah mental, tak boleh kerja, banyak MC, so itu akan bagi efek lah kepada ekonomi. Okey, dan lebih kurang 2/3 daripada UK employees tidak bagi tahu kenapa diorang tak datang kerja. Okey, dan sangat kerap bila kita tak bagi tahu, bila kita ada MC kan, kita ambil MC, dan absenteeism ni disebabkan oleh stres. Ya, walaupun kita stres tu kadang-kadang bila kita banyak ambil MC, mungkin kita cakap sebab sakit perut, demam, semua sebagainya, tapi sangat kerap sebenarnya demam, sakit perut dan sebagainya itu disebabkan oleh masalah stres, di mana bila kita punya hormon stres banyak, kortisol kita level tinggi, kita akan ada kurang daya imuniti badan untuk menentang jangkitan kuman, kita dapat penyakit macam gastritis. So ia sangat dipengaruhi oleh stres. Okey, sama ada kita banyak MC atau tak. Dan lebih kurang satu suku daripada semua pekerja dekat UK pernah berfikir untuk tamatkan riwayat hidup ataupun ada suicidal punya urges lah. Okay, so menunjukkan seriusnya
Sebabnya kalau dalam bidang psikiatri ni, kita punya nombor satu penyumbang kematian bukan macam dalam bidang perubatan lain lah, macam kalau jantung sebab heart attack ataupun kalau kanser sebab komplikasi daripada kanser. Tapi kita punya penyumbang nombor satu kematian dalam psikiatri adalah kejadian bunuh diri. Dan itulah benda yang paling menakutkan kita lah dalam doktor-doktor yang merawat penyakit sakit psikiatri. Okay, so macam mana COVID-19 ni boleh memberi kesan kepada kita punya kesihatan mental? Okay, beberapa kajian menunjukkan bahawa bila COVID-19 ni, dia bukan sahaja directly being affected or being infected by the virus itself, tapi just living in an environment where people are living with this pandemic and having to alter their lifestyle because of COVID-19, it does contribute a lot of stress, dan ia akan menyebabkan beberapa simptom seperti cepat penat, lenguh-lenguh. Kita akan dapati kita mempunyai keseimbangan antara kerja dan hidup yang sangat teruk. Kita kurang exercise, dan banyak juga sakit-sakit yang bila dia nak cope dengan stres, dia akan ambil bahan terlarang macam dadah, alkohol, ganja dan sebagainya. Dan banyak juga employees yang pernah memberi report bahawa mereka mempunyai reduced motivation, rasa macam hidup tak ada arah tujuan, dan juga rasa risau dan juga terasing. Okay? Kalau kita dekat graf yang kat sebelah tu, kita boleh tengok kat sini, kan? Walaupun kejadian COVID-19 ataupun jumlah kes baru yang kita report makin turun, especially bila kita dah vaksin, bila kita dah ambil langkah berjaga-jaga macam lockdown dan sebagainya, tapi kita dapati bahawa mental health need ataupun mental health issues terus kekal tinggi. Ya. Ini menunjukkan bahawa walaupun kuman tu kita berjaya somewhat control, kita dah belajar macam mana nak handle, tapi persoalan mental masih lagi berlarutan. Okay. Dan dari segi effects of lockdown, anecdotal evidence, maksud anecdotal evidence ni dia bukannya statistik research yang dibuat secara besar-besaran, tapi lebih kepada report, individual reports, bila orang cerita, orang bagi tahu apa benda-benda dia pernah alami bila dalam lockdown. Okay, kita dah keluar daripada lockdown, tapi banyak tempat kita ada peringkat-peringkat lockdown lah, sama ada PKPB ataupun PKP dan sebagainya lah. Okay, so kalau tengok sini, macam mana COVID-19 ni menyebabkan kita ada masalah mental. Contohnya kita rindu dengan rutin kita yang biasa. Okay? Bila kita kita duduk kat rumah, kita ada hilang kita punya pembahagian antara siang dan malam, waktu rehat dan waktu bekerja. So, kita rasa rindu nak balik semula kepada waktu di mana kita ada definition of work and leisure once we finish work tu. Okay, and then kita banyak rasa keseorangan, terutamanya kepada orang-orang yang yang duduk seorang lah. Okay, yang duduk seorang. And then banyak juga orang rasa macam tak sabar nak kerja, nak keluar, sebabnya walaupun kita rasa macam macam seolah-olah satu rahmat, kita boleh duduk rumah, tak payah pergi kerja, boleh work from home, tapi kita sebenarnya perlukan that boundaries ataupun that separation. Walaupun kita sayang anak-anak kita sayang family kita, tapi childcare is actually a very serious and very stressful business. Okay, kita tak boleh pandang remeh ya, bila suri rumah yang bekerja, suri rumah yang duduk kat rumah jaga anak 24 hours yang tak bekerja dekat luar, itu adalah salah satu risk factor untuk dia dapat depression. Okay, walaupun kita sayang anak kita, anak adalah rezeki, sumber rahmat daripada Tuhan, tapi jaga budak yang kecil, terutamanya anak yang bapa, adalah satu benda yang sangat stressful, dan ia diterukkan oleh semacam seolah dia tabu masyarakat. Okay, di mana ibu-ibu akan rasa bersalah kalau dia orang ada rasa macam tak nak jaga anak, perlu perhatian luar, rasa macam menyampah dengan anak dia kadang-kadang. Okay, so childcare is very stressful, kita kena ingat benda tu. Okay, walau macam mana, ada juga orang yang rasa positif, dia rasa lagi tenang duduk kat rumah, sebab kalau dia keluar dia takut dapat COVID-19 kat luar. Dan banyak juga orang yang report dia ada confusion about SOP. Kita punya SOP pun berubah, boleh ke tak boleh ke, kalau keluar pergi makan dekat kedai kena denda RM10,000. So benda tu antara benda yang menyebabkan kita stres dan risau. Okay, tapi ada juga macam saya kata tadi, orang yang rasa macam kalau dia kerja kat rumah dia lagi efektif, dia boleh buat benda yang kalau dia pergi office tak boleh buat. Okay,
Dan banyak juga orang, ada juga mungkin tak banyak tapi setengah masyarakat yang rasa macam bila duduk kat rumah ni dia boleh catch up dengan benda yang dia tak pernah buat sebelum ni, dia kira relax dan boleh spend time dengan family. Okay, kalau kita tengok kat sini, bila kita sebut pasal mental health issues, saya dapati satu trend masyarakat kita di mana kita agak overreactive tentang kesihatan mental. Okay, sebabnya masalah dengan mental illness ni dia bukannya macam penyakit lain macam sakit jantung ke, sakit pneumonia, jangkitan kuman paru-paru ke apa, di mana kita akan ada beberapa parameter ataupun cara nak diagnose yang sangat clear. Contohnya kalau kita nak cakap orang ni jangkitan kuman paru-paru, pneumonia, apa cara kita nak diagnose kan? Kita tengok ada demam yang tinggi, kita ambil darah, kita tengok ada sel darah putih dia tinggi, ada kita buat x-ray, nampak macam ada patch kat situ dan kita rasa disebabkan demam tinggi, kita kaitkan dengan patch dekat dia punya x-ray ni, ada tempat di mana kuman telah hinggap dekat paru-paru dan ini memerlukan rawatan antibiotik. Tu dia cakap dia jangkitan kuman paru-paru ataupun pneumonia. Okey. Dalam mental illness benda tu bukan macam tu. Sebabnya kita tak ada satu brain scan yang cakap bila kita buat brain scan, tengok-tengok ada kawasan otak kat sini yang affected, dia ni ada depression ataupun dia ni ada skizofrenia. Kita tak ada macam tu dalam mental illness. Disebabkan oleh itu kita terpaksa berpandukan satu set kriteria yang telah dicipta oleh researchers dan juga psychiatrist daripada Amerika ni. Kita pakai sekarang ni, dipanggil DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual 5. Dah masuk siri 5 dan kalau kita tengok dekat dalam ada beberapa kelemahan bila kita cuba nak diagnose mental illness menggunakan kriteria macam ni dan bukannya dari sudut etiologi. Okay? Dalam bidang sains kita cakap etiological cause of disease, maksudnya kalau penyakit tu dia ada punca dia, tapi untuk penyakit mental punca dia tidak begitu clear macam penyakit-penyakit yang fizikal. Okay. Sebabkan itu, kalau saya suka menggunakan satu spektrum yang kita panggil sebagai the mental health continuum. Okay. Maksudnya katakanlah seorang tu ada masalah dalam hidup. Okay, contohnya penceraian ataupun menjadi mangsa domestic violence, dipukul oleh suami, okay, ataupun baru dibuang kerja, kena pecat. Okay. Adalah agak munasabah untuk kita jangkakan bahawa mental health dia akan affected, okay, akan terkesan. Tapi adakah cukup untuk cakap sampai dia penyakit mental perlu makan ubat dan sebagainya? Sebenarnya tak cukup. Okay, sebab tu kita terpaksa berpandukan kriteria yang saya sebut tadi tu. Tapi itu pun agak subjektif sebenarnya. Dia tak begitu objektif sangat. Kalau kita tengok kat sini, kalau dalam spektrum yang kalau hijau ni, benda ni clear lah. Kalau orang yang sihat, dia boleh berfungsi dengan normal, dia adalah hijau. Tapi kadang-kadang dia akan react, okay? Maksudnya katakanlah macam seorang perempuan ni, dia tengah baru break up dengan boyfriend dia, kan, dan dia akan sedih, dia rasa risau dan cemas sebagainya. Dia akan react to that. Of course dia akan rasa sedih, dia akan rasa marah, kecewa, dia akan rasa susah hati sebagainya. Okay. Kalau macam ni, mungkin lepas tu boyfriend dia pujuk dia balik ke, dia akan okay balik. Okay. So dia akan reversible lah, maksudnya dia boleh balik semula ke healthy tu. Tapi boleh jadi lebih sikit, lama lagi dia punya ni, kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor personality, macam-macam lah, faktor sosial dan sebagainya, ambil dadah dan sebagainya. Dia boleh pergi ke zon hijau, zon oranye ni dan juga zon merah. Okay. So inilah spektrum mental health. Betul, bila cakap pasal mental health, kita tak patut nak cakap sama ada dia ni sihat. Kalau lawan sihat adalah terus sakit. Dia bukannya black and white. Dia ada dia punya range. Dia tak sharp macam orang yang sakit jantung tu. Nak cakap dia sakit jantung atau sihat, kita tengok clot kan. Tapi kalau untuk mental illness dia lebih grey sikit. Dia tak begitu definitif lah. Right? Okay. So dalam kalau tengok based on the spectrum yang dalam slide ni sebelum ni, banyak waktu juga di mana dekat kita punya center yang community mental health center kita dapat kes-kes di mana orang tu ada masalah rumah tangga, dia ada masalah sekolahan ke, mak bapak dia tak happy dengan dia punya academic performance ke. Dia orang duduk dekat dalam dua kategori ni lah. Kadang-kadang dia reacting, okay? Macam contohnya baru fail exam, dia rasa susah hati, dia dapatkan counselling daripada kita. Tapi kita dan dengan kita punya sumber yang terhad, kita cuba yang terbaik. Kita kadang-kadang kita bagi nasihat macam benda ni boleh dihandle oleh
kaunselor sekolah ataupun macam mana pula kita cuba kuatkan dia punya sokongan emosi dengan kawan-kawan, rapat sekeliling dia dan sebagainya. Tapi ada waktu di mana dia punya mental health status tu dah sampai ke level injured ataupun ill, di mana ini memerlukan professional care. Mungkin perlukan lebih sikit, kena ada sesi counselling yang diberi oleh clinical psychologist ataupun bentuk psikoterapi ataupun perlu makan ubat sebagainya. Okay? So kita kena clear kat sini. Baik, saya nampak macam agak satu trend yang bagi saya agak membimbangkan lah, di mana banyak orang-orang muda zaman sekarang ni dia baca kat internet depression dan dia self-diagnose ada depression, dan dia beritahu semua orang saya ada depression. Benda ni boleh jadi satu term orang putih panggil self-fulfilling prophecy lah. The more you say that you are depressed, the more you announce to everyone that you are depressed, and probably the more depressed you will become lah. So which is actually not productive and actually does a lot of harm to you and to the people who would potentially seek help. Right? Okay, so macam mana COVID-19 ni boleh mempengaruhi emosi kita? Okay, contohnya banyak orang dia risau sebab dia ada risiko jangkitan terhadap diri sendiri, ahli keluarga, rakan sekerja, risau dengan status keuangan, masalah logistik, tak boleh rentas negeri, mak ayah kat kampung macam mana, risau tentang urusan harian terganggu, dan duduk dalam rumah dengan suasana tak kondisif dan jangka masa yang lama, ataupun cabin fever. Contohnya cabin fever sebab duduk rumah lama sangat, kita rasa macam kebas. Okay, ni masa tengah lockdown tu dululah kan. Dan kita dapati masa zaman COVID-19 ni, kejadian-kejadian seperti domestic violence meningkat. Okay? Di mana kalau seorang suami tu dia abusive, dia jenis suka pukul isteri dia, dia duduk rumah lagi dia pukul. So banyak juga rumah tangga yang isteri dia actually happy bila suami dia keluar pergi kerja sebab tak kena pukul. Salah satu, mungkin satu segmen yang agak terpencil dalam masyarakat kita. Benda ni adalah realiti yang berlaku. Okay. Dan apa tanda-tanda yang berlaku bila emosi terganggu dalam COVID-19 ni? Okay, untuk orang dewasa, tak boleh tidur malam, cepat risau, takut-takut, takut kena jangkit dengan COVID, takut macam-macam lah cepat marah. Cepat marah tu lah tanda risau ataupun anxiety. Dan juga penggunaan alkohol, rokok dan dadah yang didapati lebih daripada biasa. Okay, sebabnya bila kita pakai alkohol, rokok dan dadah ni, dia akan ada tukar kita punya otak sikit, sebab tu dia efek jangka pendek dia ada faedah. Maksudnya bukan saya nak galakkan, tapi maksudnya saya nak cakap bahawa kenapa orang isap rokok, sebab dia rasa lebih boleh fokus. Ataupun bila orang tu dia ambil alkohol, dia rasa macam otak dia relax sikit, sebab tu dia ambil. Tapi jangka masa panjang banyaklah mudarat dia. Okay. Dan untuk kanak-kanak, apa tanda mereka punya mental health terganggu? Kita ada satu term kita panggil sebagai regression. Regression ni maksudnya budak tu, katakanlah budak tu umur dia 6 ataupun 7 tahun, regress ni maksudnya dia patah balik ke satu peringkat kematangan yang kurang daripada umur dia sekarang. Contohnya bila dia umur 6-7 tahun, barat dia tak isap jari dah, dia dah tak buat tantrum, tapi dia akan buat tantrum ataupun dia akan kencing malam, dia akan patah balik ke satu peringkat kematangan sebelum itu. Kita panggil regression. Itulah tanda budak tu tengah stres sebenarnya. Suka menyendiri ataupun budak yang agresif. Dia agresif, dia suka sakat di balik dia, dia curi barang ke. Itu adalah tanda-tanda budak yang emosi dia tengah tak stabil. Dan bila budak-budak ni ada masalah emosi terganggu ni, sangat senang untuk mereka disalah tafsir sebagai nakal, buat perangai dan sebagainya. Dan bila kita gunakan terma-terma yang macam ni, biasanya efek dia lagi teruk lah untuk budak tu. Okay, so saya nak fokus kepada dalam banyak-banyak simptom ataupun kumpulan-kumpulan penyakit psikiatri ni. Satu yang saya rasa sangat relevan untuk COVID-19 adalah satu simptom kita panggil sebagai anxiety. Okay, maksud anxiety ni, saya rasa tak ada satu perkataan bahasa Melayu yang boleh menggambarkan derma anxiety ni dengan tepat. Sebabnya anxiety cemas, kalau yang dekat pun dalam bahasa Melayu lah cemas, risau, gelisah. Saya rasa mungkin paling cepat adalah gelisah. Di mana kalau anxiety ni dia akan rasa macam bukan saja otak, badan dia akan rasa tak sedap. Dia akan rasa macam dalam tekak ada benda, dia akan rasa perut dia tak sedap, macam kalau orang putih panggil butterfly in the stomach, about something that is going to happen in the future. Okay, kalau mungkin cuak lah kot, cuak, gelisah, itulah perkataan-perkataan bahasa Melayu yang menggambarkan anxiety. Dan anxiety ni memang banyak dalam COVID-19.
terutamanya masa mula-mula yang kita dapat announcement daripada PM sebagainya. Sebabnya bila kita anxious ni, kita tengah fikir apa nak jadi. Itu bila kita fikir pasal benda tak jadi lagi. Itulah yang adalah ciri-ciri anxiety. Okay. Dan anxiety boleh disimpulkan dengan ringkas bersamaan dengan ketakutan dan juga ketidaktentuan. Okay. Bila kita takut, apa jadi dengan masa depan kita dan ketidaktentuan. Okay, beza bila contohnya orang yang dapat vaksin. Bila dapat vaksin ni, dia akan mengubat dia punya uncertainty. Dia tahu, vaksin kalau dia pakai yang Comirnaty Pfizer tu ada 95% effective rate. So dia ada 95%. So dia akan rasa lebih certain yang kalau dia keluar dah buat dah pakai mask lebih certain, lebih rasa selamat. Tapi kalau kita tak vaksin, kita akan lebih rasa uncertain. Okay, bila kita rasa tak tentu tahu maklumat, itulah akan punca kepada anxiety. Okay. Dan komponen utama anxiety adalah fear ataupun ketakutan. Okay, ketakutan ni ada trigger dia. Trigger dia adalah macam ni, yang gambar saya tunjuk dekat slide saya ni adalah gambar lukisan gua. Anxiety adalah satu fenomena dalam kepala kita yang Tuhan ciptakan sebagai satu senjata untuk manusia survive dalam persekitaran yang penuh bahaya dan tak menentu. Okay? Orang yang takut adalah orang yang lebih selamat biasanya. Okay? Kalau orang tu dia berani sangat, tak takut langsung, biasanya kalau zaman dulu dia berani sangat, dia keluar daripada gua, dia akan kena baham dengan harimau. Orang yang takut, dia akan dalam kes ni kan, trigger dia binatang buas. Bila binatang buas, apa behavior dia? Bila nampak binatang buas, dia akan duduk dekat dalam gua, tak keluar. Bila tak keluar, dia akan selamat. Tu there is a reward. Maksudnya bila kita ada anxiety ni, kita akan buat benda yang berulang sebab kita dapati ada reward ataupun ada faedah, walaupun pada kasarnya, secara pandangan kasarnya, nampak macam benda tu macam counterproductive, macam menurunkan keadaan. Tapi actually benda kita buat bila kita cuak atau takut ni adalah dia bantu kita punya insting survival. Okay. So kalau dalam, saya bagi contoh kat sini, trigger behavior rewards ni, kalau kita dengar external news about COVID-19, okay, and then kita contohnya kan sekarang ni, saya rasa macam antara benda yang didebatkan adalah vaksin selamat tak selamat. Okay. So trigger dia is a trigger lah, sebabnya everybody wants to know whether or not vaccines are safe or not, whether or not this side effects can be dangerous. Okay, so benda tu lah triggernya a fear. Okay, I think that's perfectly normal. Okay, for anyone to actually have any sort of fears, uncertainties. I want to clarify the news about the side effects of vaccines. I think that's perfectly acceptable. Okay, so what do we do when we have all these uncertainties? Normally people would try to actually gain more news, more knowledge, try to read up a little bit more. So those are the behavior that we do whenever we are in anxiety. Okay. So what are the rewards that we get? Once we engage in this kind of behavior, is the fact that we read up. So kita duduk dalam discussion dekat dalam Facebook ke, dekat dalam WhatsApp ke, kita ambil tahu, benda tu akan bagi kita a comforting sense of relief. Sebabnya kita, we're doing something about all these uncertainties, about this misinformation. So we read up more and all that. So just by thinking more, by ruminating more, benda tu membantu kita rasa macam kita tengah buat something untuk ketakutan kita ni. Tapi bila tak kena kaya, bila kita punya information dapat salah, kita duduk dalam circle yang bagi information yang salah, benda tu akan menerukkan lagi kita punya anxiety. So itulah punca kenapa bila kita takut, kita cuak, kita buat benda lebih, tapi kita buat benda lebih actually bukannya lagi bagus, rupanya lagi teruk. Alright. Okey. Baik, tuan-tuan, perempuan, mana-mana yang ada soalan nak diajukan kepada doktor, boleh letakkan soalan di ruangan komen ya. Okey, doktor boleh kita proceed? Okey, alright. So secara umumnya saya nak tunjuk kat sini lah macam mana caranya kita hendak untuk mengurangkan kebimbangan kita. Okey. So cara kita nak kurangkan kebimbangan kita, ada dua lah cara, dua cara utama. Dua cara utama ni, satunya adalah kita bila kita bimbang, kita punya
Okay. Bila kita bimbang, biasanya kita punya otak proses maklumat yang ada ancaman, dalam kesnya ancaman COVID-19. So, bila kita bimbang, benda tu bukan saja efek kita punya otak, ya, otak kita jadi bekerja dengan keras, kita fikir banyak, kita boleh tidur malam. Tapi dalam masa yang sama, bila kita bimbang ni, badan kita akan bertindak balas. Okay? Bila kita sense ada danger, dalam kes ni danger of COVID-19, badan kita akan risau dengan cara dia akan bagi nafas jadi lagi laju, dia akan bagi jantung berdegup dengan lebih kencang, perut akan rasa macam tak sedap. Okay. The most extreme form of this anxiety is a panic attack. Okay, so bila orang kita ada panic attack, maksudnya dia tengah bimbang, badan dia tengah macam meletup lah, tengah meledak dengan kebimbangan tu. Dan benda ni, again, dia telah didesain oleh Tuhan, ataupun memang kita punya sistem telah evolve macam tu supayanya untuk menyiapkan kita untuk lawan dengan ancaman-ancaman daripada luar. Okay, so cara untuk kita offset this vicious cycle is by actually kita potong yang tindak balas fisiologi tu. Sebab itulah kita ambil nafas dalam-dalam. Okay, sebab tu walaupun nasihat ni saya suka bagi kat pasien-pasien saya yang ada anxiety, nampak macam nasihat yang macam macam benda yang sangatlah ringkas, yang sangat senang nak dibuat. Kebanyakannya benda yang senang dan ringkas dan free inilah yang orang tak nak buat. Ya? Benda yang patut kita buat kalau kita ada kebimbangan yang melampau dan dengan cara tarik nafas dalam-dalam. Okay? Kalau kita nak ulang kaji sikit lah. Okay, bila kita ambil nafas, tarik nafas dalam ni, biasanya kita akan bagi kita punya paru-paru kembang, kita akan bagi kita punya space dalam otak kita tu untuk bernafas supaya kita boleh fikir apakah langkah seterusnya yang kita akan buat. Itulah kenapa pentingnya untuk kita tarik nafas dalam. Okay, kalau kita nak ulang kaji sikit lah, kita nak tarik nafas dalam ni, kita ambil tangan kita satu, kita letak kat dada, tangan kedua kita letak dekat perut. Bila kita tarik nafas tu, kita pastikan bahawa bukannya tangan kita yang dada ni yang naik, tapi kita pastikan yang perut kita ni yang naik. Okay, tujuan dia supaya kita punya otot dekat bawah paru-paru tu dia kembang dan paru-paru kita akan betul-betul boleh tarik udara. Bila kita buat benda ni, otak kita akan dapat lebih oksigen, kita akan bagi space, kita akan rungkaikan kekusutan dalam kepala tu. Okay, sebab itulah pentingnya untuk kita buat berlatih take a deep breath. Okay. And then grounding. Okay, teknik grounding ni maksudnya di mana bila kita ada masalah, otak kita akan jadi dalam satu fasa pecutan. Dia akan macam accelerate dia tengah accelerate lah, dia akan macam zoom banyak benda kan, apa yang jadi ni, nanti aku tak ada duit, nanti matilah aku, orang bos marah, so dia macam tiung. So cara dia adalah dengan kita ground yourself. Ground yourself ni maksudnya kita akan duduk sekejap dan kita tak ada masalah. Masalah adalah masalah. Okay. So far kita dah ada banyak masalah, tak pernah lagi kita mati kan. So kita fikir masalah kita ni ada jalan penyelesaian dia. So bila kita ground ourselves, kita letak, kita rasa kaki kita tengah pijak kat tanah, kita akan rasa bahawa actually kita akan survive masalah. Okay. Itulah teknik grounding lah sebenarnya. Okay. Dan saya rasa mungkin kalau kita nak belajar dengan lebih lanjut, kita mungkin boleh buat session dan akan datang. Banyak sekarang ni dalam bidang kesihatan mental kita banyak pakai teknik mindfulness lah. Grounding ni actually part of the mindfulness technique untuk kita be more mindful about our surrounding, about our environment. Okay, dan kita ulang dua benda ni. Ni benda yang paling ringkas dan paling basic yang saya boleh cerita lah dalam session yang agak ringkas. Okay. Okay. So sepanjang pengalaman doktor menguruskan pesakit yang mengalami kesihatan mental ni, so kaedah yang doktor tunjukkan tadi tu, doktor pantau pesakit-pesakit ni progresnya macam mana tu? Boleh doktor cerita sikit? Okay, thank you for that question. So benda ni kita bagi nasihat secara umum. Okay, bila kita rawat penyakit yang dalam kategori anxiety disorder, yang banyak anxious, yang banyak risau, cemas atau panic disorder, kita ada banyak modality of treatment, banyak cara kita treat. Okay, ubat adalah salah satu aspek, counselling, psikologi adalah satu aspek. Tapi kita banyak guna teknik CBT ataupun saya pernah dengar cognitive behavioral therapy, yang banyak guna ni lah yang teknik grounding, teknik bernafas. Okay, kita ajar pesakit, kita tunjukkan, kita demo
Dan kita akan bagi diary, kita akan tunjuk kat dia dan kita akan minta dia buat homework. Dan dalam setiap subsequent session, kita akan pantau progress, dia akan tanya macam mana. Kalau masa dia jumpa kita pada minggu pertama, dia punya panic attack tu seminggu sampai mungkin 4-5 kali. Bila dia buat yang lebih kerap, dia berlatih, benda tu akan jadi muscle memory, dia akan kurang. Mungkin sebelum ni, sehari 2-3 kali dia buat panic attack. Lepas tu dia akan kurang, mungkin seminggu 3-4 kali. So kalau dia kurang-kurang tu, kita akan chart dia punya progress dan kita akan pantau dan kita akan follow up. Walaupun dia tak completely disappear, tapi kalau just bila dia kurang dari segi frekuensi, kita akan anggap sebagai satu bentuk kejayaan lah. Itu saja. Okay doktor, saya ada terima satu soalan yang ini daripada platform lain lah, platform WhatsApp. So soalan dia dekat sini dia tanya, adakah stres, tekanan yang berpanjangan ni memang orang kata membawa kepada penyakit mental, itu satu. Lepas tu dia tanya juga, adakah penyakit mental ni adalah penyakit keturunan? Saya tertarik kat sini. So jawapan doktor. Penyakit keturunan. Okey. Macam mana nak cakap? Okey. Satu soalan yang sangat bagus. Okey. Soalan ini bagus sebabnya ia cuba menjelaskan apa asal-usul penyakit mental. Okey. Dan benda ni adalah benda yang memang saintis-saintis, para pengkaji barat yang memang tengah pecah kepala nak siasat mana datangnya penyakit mental ni. Dan sekarang ni memang kita punya trend adalah trend dalam bidang sains moden kita sekarang ni lah, pada abad kurun terkini ni adalah kita kaji genetik. Okay, so genetik kita nak tahu, okay, macam sakit kanser, kalau kanser tu memang ada genetic predisposition ataupun kecenderungan genetik yang agak tinggi kanser. Okay, darah tinggi pun ada, sakit jantung pun ada. Tapi ada penyakit-penyakit yang dia punya kesan genetik tu adalah sangat berat. Contohnya macam saya pernah dengar penyakit hemofilia, penyakit di mana darah tak boleh nak beku. Contohnya adalah penyakit yang memang sama ada genetik tu ada atau tak ada. Dia ada tak ada, kita boleh tahu genetik tu sangat jelas. Ini kita panggil sebagai monogenic diseases ataupun penyakit-penyakit yang ditentukan oleh satu jenis gene ataupun genetik. Okay? Tapi ada juga penyakit-penyakit yang kita panggil polygenic diseases. Polygenic maksudnya genetik memainkan peranan tapi dia dipengaruhi oleh faktor alam sekitar. Okay, saya bagi contoh. Katakanlah, kenapa saya cakap penyakit psikiatri banyak yang ada kecenderungan genetik sangat tinggi. Contohnya saya bagi contoh penyakit skizofrenia. Skizofrenia ni penyakit mana pesakit akan dengar suara-suara gaib, berhalusinasi, dia tak baik dengan dia akan ada kemerosotan fungsi otak. Okay? Dan kalau mak dia ada genetik, mak dia ada genetik untuk dapat skizofrenia, anak dia punya chance dapat skizofrenia adalah sangat tinggi. Okay? Katakanlah mak ada skizofrenia, bapa pun ada skizofrenia, anak dia punya chance dapat skizofrenia tu memang berlipat-lipat kali ganda. Okay? Tapi having said that, katakanlah mak ada skizofrenia, bapa ada skizofrenia juga, anak dia dalam 10 orang tu, 3 orang dapat skizofrenia, 7 orang adalah sihat. Dan orang tanya, kenapa 7 ni sihat, kenapa 3 ni yang dapat sakit skizofrenia? Ini adalah peranan environment. Okay, di mana walaupun dia ada genetik yang vulnerable untuk dapat skizofrenia, tapi ada beberapa faktor yang boleh melindungi orang tu daripada dia dapat penyakit tu walaupun dia ada baka ataupun genetik penyakit skizofrenia. Banyak faktornya, contohnya education yang bagus ataupun dia childhood yang sihat, yang masa kecil tak ada orang pukul dia, belasah dia, so otak dia dapat proses information dengan bagus. So genetik yang jahat ni dapat kita suppress, kita tak ni. Tapi kalau daripada kecil dia pernah jadi mangsa trauma, pernah kena rogol contohnya masa kecil, ataupun bila dia besar sikit dia start duduk dalam environment yang tak betul, start eksperimen dengan dadah dan sebagainya, so genetik yang suppress tu akan diaktifkan. So untuk menjawab soalan tersebut, soalan yang pendek tapi jawapan saya panjang sikit, dia ada kedua-dua, dia ada peranan genetik dan juga peranan environment. So dia dua-dua benda ni lah dia berinteraksi. Itulah dia jawapan dia. Okey, jelas tak? Alright, okey. Saya teruskan
Okay, so kat sini kita dapat satu nak cakap, anxiety spreads through social contagion. Sebab kita manusia adalah makhluk yang social, kita berinteraksi dengan orang lain, kadang-kadang benda tu tak ada apa-apa, tapi bila dikembar-gemburkan oleh masyarakat, diletakkan dekat dalam WhatsApp group, dalam chain messages yang orang forward banyak-banyak tu, maklumat yang tak sahih dan sebagainya, itu akan menerukkan anxiety kita kan. Mungkinlah COVID-19 ataupun contohnya macam vaksin lah, vaksin COVID ni side effect dia sikit je, tapi bila kita dah takut, kita sekarang message, kita forward, dia akan jadi lagi teruk. So, benda tak ada apa-apa, jadi digembar-gemburkan. So sebab tu anxiety can actually spread through social contagion. Okay, dan anxiety with social contagion will cause panic. Okay, panic dalam masyarakat, kalau kita tengok macam zaman masa kita kena lockdown tahun lepas tu, yang sampai roti Gardenia habis, semua barang kat supermarket habis, tu adalah contoh panik di mana semua orang jadi gila. Sebabnya maklumat palsu disebar luaskan, jadi semua orang pun dapat maklumat yang tak sahih dan buat benda-benda yang tak waras, iaitu menghabiskan barang kat supermarket. Padahal itu cukup sebenarnya. Okay, so untuk kita mencegah social contagion of anxiety ni, cara dia lah praktis, bukan saja kita amalkan mental hygiene, tapi kita juga amalkan bukan saja kita amalkan physical hygiene dengan basuh tangan, tapi kita juga amalkan mental hygiene. Contohnya, kita cuba ground ourselves back. Kalau kita nak pergi ke media sosial, kita nak baca news ke, kita nak tengok apa, kita kan tanya balik diri kita, kita nak buat apa sebenarnya dekat media sosial ni. Sebab saya dapatilah pengalaman saya sebagai seorang psikiatris yang rawat sakit-sakit sekarang ni, memang banyaklah yang dapat masalah mental sebabkan oleh social media. Okay, bukannya membantu, actually menerukkan. Okay, kalau kita log on kat social media, kita tanya diri kita lah, kita nak buat apa kat social media ni. Kita nak cari information, ataupun sebenarnya kita nak cari connection, ataupun nak cari kawan, jadi orang yang kita nak berbimbang dan sebagainya. Okay. Okay, kalau kita nak carikan maklumat, dapatkanlah maklumat dekat sumber yang tepat. Okay, World Health Organization ada dia punya website yang update the latest information about COVID-19. Kita punya Kementerian Kesihatan, kita ada satu Telegram group yang khusus untuk cerita, sebarkan maklumat tentang status-status terkini vaksin, kes baru, COVID-19 dan sebagainya. Right? And also connection. Okay, connection ni sangat penting lah. The more we are connected to others, actually the more we will feel that our mental health is actually becoming better. Okay. Dan sekarang kita cuba nak amalkan benda-benda yang boleh mengurangkan anxiety, tapi kita praktis kan, dan bila kita praktis kadang-kadang ada waktu kita berjaya, ada waktu kita mungkin tak begitu bagus sangat. Okay, dan kalau kenapa ada waktu kita okey, ada waktu tak okey tu sebabkan oleh faktor 4 ni lah, iaitu HALT, H-A-L-T. Kadang-kadang kita lapar, kadang-kadang kita terlalu marah sebab kita baru dengar berita yang tak baik, kita rasa sunyi ataupun kita rasa penat. So inilah 4 benda utama kenapa kita gagal nak ingat teknik-teknik yang untuk repair mental health status. Okay, dan inilah nasihat-nasihat yang umum lah, macam kita nak reduce overall stress, ialah tidur yang cukup. Tidur yang cukup ni bukan setakat tidur yang banyak. Banyak orang tidur dia banyak tapi tidur tak berkualiti. Okay, tidur yang cukup ni termasuklah tidur tempat yang gelap pada waktu yang sesuai. Sebenarnya otak kita ada hormon melatonin, di mana hormon melatonin ni akan regulate kita punya mood juga. Okay, sebab itu penting untuk tidur malam yang cukup dan juga tidur di tempat yang gelap supaya kita boleh stabilize kita punya hormon melatonin. Dan juga kita makan makanan yang berkhasiat dan juga secara berdiakrab supaya badan kita, otak kita cukup tenaga untuk proses maklumat. Exercising, bila kita exercise, dia akan bantu melancarkan pergerakan darah, dia akan bagi kita punya otak bekerja, so benda tu akan membantu kita punya kesihatan mental. Staying connected is very important. Nowadays young people, they have a lot of followers on Instagram, on Facebook. They feel they're super connected, but when I ask a lot of them, they're actually very lonely. They don't have that many close friends. They do have a lot of followers on YouTube or on Instagram, on various social media platforms, but the sad thing is the kind of connection that we look for is connection to close people.
Okay, and this is severely lacking among people who are actually in mental health crisis. Okay. And then relaxation technique, and also again and again, I can't stress this enough, to actually limit one social media exposure. Sebabnya memang social media exposure adalah benda yang memang culprit lah, saya cakap. Memang the more you are exposed and the more you log on, I think kita boleh dapat satu inverse correlation between orang yang the more time you spend on social media, actually the poorer your mental health status will be. So I think you should always try to find ways to actually limit your time on social media. I think with that, that is already my final slide. So I would like to thank Poliklinik Reco Central dan juga saudara pengurusi majlis, kawan baik saya Dr. Zul Husni, sebab menjemput saya untuk bagi perkongsian pada malam ini. So, kalau ada siapa ada soalan, saya beri peluang untuk tanya lagi, dan saya nak cakap terima kasih dan minta maaf kalau terkasar bahasa. Saya cakap itu adalah satu kelemahan saya minta maaf daripada pendengar semua. Tuan-tuan, puan-puan yang ada soalan, boleh tuliskan, typekan soalan tuan-tuan di chat, di ruangan komen dekat Facebook live kita. Bukan senang nak jumpa pakar psikiatrik ni. Okey, doktor, mungkin yang ni soalan ni agak simple, tapi ada yang setahu saya kita memang ada test lah untuk kita tahu kita ni ada masalah kesihatan mental ataupun tidak. Tapi cara untuk akses kepada soalan tu paling mudah, cara dia melalui mana? Kita nak type kat Google ke? Kalau type Google tu type apa? Okay, dekat kita punya center pun kita ada pakai dia bukan test, dia mungkin perkataan yang lebih tepat adalah screening tools. Okay, screening ni kita nak screen. Nak diagnose tu lah benda yang lain. Diagnosis memerlukan seorang pakar kesihatan mental lah, tak kira lah clinical psychologist ataupun counselor ataupun doktor psikiatri yang terlatih. So dia perlukan satu bentuk interview dan sebagainya, ada skill dan sebagainya. Okay, tapi di peringkat yang lebih asas adalah screening tools. Okay, screening tools yang paling kerap kita gunakan dekat Malaysia ni, yang kita dah translate ke dalam bahasa Melayu, adalah DASS ataupun DASS. So siapa yang nak type, bolehlah type DASS. DASS tu adalah Depression, Anxiety and Stress Scale. So kita ada yang satu versi yang dah di-upload dalam website Kementerian Kesihatan Malaysia. Boleh type DASS dan boleh isi dan jawab soalan-soalan dia. Okay, bila kita isi jawab soalan-soalan dekat dalam DASS questionnaire ataupun any screening tool for that matter, okay, again the keyword here is actually screening tool. Kita cuma screen sahaja. Mungkin masa tu seorang tu baru lepas break up dengan partner dia, dengan awek dia ke, dia baru tengah sedih dan kecewa, mungkin stres, skor dia tinggi. Pun pagi tadi dia baru dapat tahu yang dia kena buang kerja, atau dia baru tahu yang dia fail exam. Of course stres dia akan, dia punya skill tu akan tinggi. Sebab tu kita tak boleh nak ambil result itu untuk cakap dia ni ada masalah mental. Dia, bila kita tengok dia punya skor tu tinggi, dan kita tahu, skor tinggi, mungkin awak perlu berjumpa seorang profesional. So dia jumpa dia, dan kita akan diagnose dan kita akan cuba kenal pasti betul tak ini adalah satu bentuk tindak balas normal kepada stres ataupun ini adalah already a mental illness. Jadi itulah jawapan dia. Okey, baik. Jelas, Doktor. Okey, mungkin saya boleh ketengahkan satu lagi soalan terakhir lah mungkin pada malam ni. Masa pun mencemburui kita. So soalan dia kat sini, Doktor, depression ataupun depresi dikategorikan sebagai apa? Mood disorder, gangguan mood atau mental disorder? So, Doktor? Okay. Alright, okay. So kalau kita nak jawab soalan ni, terima kasih kepada yang bertanya soalan ni. Okay, depression ni, kita boleh jawab soalan ni dari kacamata yang berbagai-bagai. Okay. Kalau kita nak gunakan dari kacamata bahasa dan budaya, saya rasa depression adalah benda yang normal. Benda yang normal dari sudut, katakanlah kita ada kejadian yang buruk dalam hidup kita, kehilangan orang tersayang, terutamanya kehilangan orang tersayang. Kita hilang kawan baik kita, ataupun kita bercerai contohnya. Okay, ataupun benda kematian orang tersayang. Ataupun dia hilang kaki sebab accident, potong kaki kena potong, hilang. Okey, tema hilang ni normal. Okey, depression adalah normal
untuk kejadian kita, itu dari segi sudut budaya dan juga bahasa, kita panggil depressed. Okay. Now kita move ke sudut clinical ataupun classification. Untuk doktor-doktor bekerja, untuk kaki tangan ataupun mental health professionals bekerja, mereka memerlukan satu guideline, satu bentuk panduan yang seragam supaya semua orang speak the same language when they communicate to each other, when they communicate with patients. So kita klasifikasikan depression dalam satu bentuk kategori mental disorder. So penyakit psikiatri ada berbagai-bagai, ada beratus-ratus, ada 300 lebih, semuanya dalam DSM-5. Okay. So depressive disorder adalah salah satu bentuk penyakit psikiatri, terutamanya major mood disorder lah, contohnya macam major depressive disorder ataupun bipolar disorder. Itulah satu bentuk penyakit psikiatri di bawah payung mood disorder. Dalam bawah mood disorder tu ada macam-macam lah, ada mood disorder bipolar, mungkin schizoaffective disorder, dia ada komponen skizofrenia dan juga bipolar. Lepas tu mood disorder yang disebabkan oleh pengambilan dadah bahan terlarang, ataupun mood disorder disebabkan oleh pengambilan ubat-ubat yang efek otak lah, contohnya macam orang tu dia ambil ubat steroid ke dan sebagainya. So untuk menjawab soalan tersebut, ya, depression di bawah mood disorder, di bawah mental disorder, lagi atas tu lah mental disorder. Itu dari segi klasifikasi profesional, tapi dari segi masyarakat dan bahasa, benda tu boleh diperdebatkan dengan lebih banyak lagi lah. Okey, baik. Saya kira dah tak ada soalan lagi nampaknya. Kalau ada tuan-tuan boleh bagi kita lebih peluang lagi. Kalau ada soalan boleh nyatakan di ruangan komen di bawah. Okey. So macam doktor sendiri dah terlibat dengan menguruskan pesakit kesihatan mental ni, cabaran dia tu macam mana tu? Mungkin doktor ada fasa-fasa yang doktor boleh ceritakan sedikit dengan kita, mungkin sebagai penutup lah. Okey, cabaran dia macam ni okey, saya bagi tahu cabaran dari sudut systemic challenges that mental health service in Malaysia tengah berhadapan sekarang. Okay. Mungkin 10 tahun lepas ataupun 20 tahun yang lepas, kebanyakan cabaran kita di mana pendidikan kesihatan mental tidak begitu meluas dalam masyarakat kita. Okey, kebanyakan fokus kepada masalah mental adalah masalah mental yang kita panggil sebagai severe mental illness. Severe mental illness contohnya schizophrenia, bipolar disorder atau masalah drugs for example. Okey, di mana masalah-masalah macam schizophrenia, bipolar sebagainya ni masalah yang bagi saya agak straightforward. Bukan saya tak kata senang, tapi dia agak straightforward cara kita nak rawat. Di mana perawatan dia adalah ubat-ubatan. Okay, kita bagi ubat dan ubat memang terbukti berkesan untuk meredakan simptom-simptom skizofrenia for example, dengan suara, halusinasi dan sebagainya. Okay. Itulah 20 tahun, 10 tahun, mungkin 30 tahun yang lepas. Okay. Tapi di zaman 2010 dan sebagainya ni, di zaman saya, generasi sebaya dengan saya sendiri ataupun lagi muda daripada saya, kita ada peningkatan yang sangat ketara masalah mental dari sudut mood disorder, macam depression, anxiety, malah personality disorder, macam borderline personality disorder. Tengok orang yang suka turun tangan, yang sangat sensitif, yang kecenderungan nak bunuh diri yang sangat tinggi adalah dalam kategori mungkin personality disorder dan juga mood disorder. Mood disorder dan juga personality disorder adalah penyakit-penyakit psikiatri yang lebih susah nak dirawat, yang tak begitu straightforward macam penyakit skizofrenia, di mana dia memerlukan follow up counselling yang sangat intensif, psikoterapi, contohnya macam sejam, seminggu psikoterapi dengan pakar psikiatri. Di mana Malaysia sekarang ni agak kekurangan sumber untuk buat benda macam ni, di mana kita terpaksa rely banyak dengan penggunaan ubat-ubatan sebab kononnya lebih cost effective. Kita bagi ubat, kita harap mood dia settle, tapi it's not as straightforward as that. So kalau nak jawab soalan tu, saya dapat cabaran kita adalah di mana remaja-remaja kita, generasi muda kita yang ada banyak masalah depression dan juga anxiety dan juga mungkin personality disorder ni, kita kekurangan sumber pakar psikiatri, pakar clinical psychologist untuk merawat masalah-masalah ini.
Dan ubat tidak begitu efektif untuk jenis penyakit-penyakit yang macam ni. Saya kira perlu lebih masa sebenarnya ni sebab topik ni sangat luas kan. Ya, betul. Idea adalah betul yang besar sebenarnya. Tapi kita pun dah sampai ke penghujung. Saya kira dah banyak kita dapat. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan lupa kongsi-kongsikan webinar kita. Dalam webinar kita insya-Allah kita akan cuba jalankan setiap 2 minggu topik-topik yang berlainan dan kita akan panggil pakar-pakar lain insya-Allah. Jadi kita akhirilah webinar kita pada malam ni. Kita ucapkan pihak Poliklinik An-Nur ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Hazrin kerana sudi luangkan masa bersama dengan kita. Okey, terima kasih. Ada masa kita jumpa lagi doktor? InsyaAllah. Okay. So kita boleh tutup majlis kita lah Okey, boleh. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Thank you Zulsni. Thank you. Alright. Hai, saya Lina dari Poliklinik An-Nur Eco Center Kajang. Di Poliklinik An-Nur terdapat 2 jenis ujian saringan COVID-19 iaitu PCR dan RTK. Sekarang, klinik kami sedang mengadakan promosi ujian saringan COVID-19. RTK hanya RM99 sahaja, sangat murah. Kat tempat lain tak jumpa dah harga ni. PCR pula RM220. Tapi harga promosi ni hanya ada pada waktu tertentu sahaja, iaitu pada pukul 8.30 pagi sehingga 9.30 pagi dan 6 petang hingga 7 petang. Jika lambat, harga akan kembali kepada harga asal iaitu RM119 untuk RTK dan RM240 untuk PCR. Tapi harga tu pun dah murah dah. Jika anda ingin membuat saringan COVID-19 di sini, boleh hubungi kami di nombor tertera di atas. Dan jangan lupa beritahu semua orang. Bye-bye!